Baik, habis batu. Kemudian dia sambung pula kepada kita, masih lagi bab kencing. Babu rukhsati fi zalik. Bab yang ke-9 pula menyatakan bab rukhsah. Rukhsah ni satu pengharusan pada demikian itu. Ada ketika pula diharuskan pada yang demikian itu, iaitu kencing berdiri. Ada bab dibuat di sini. An Huzaifah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata subatatul qaum fabala 'alaiha qa'iman fa'ataituhu biwudu'in fadhahabtu la ta'akhkhara anhu fada'ani hatta kuntu 'inda aqibi. As-sahih. Hadis daripada Huzaifah bahwasanya Nabi SAW datang, ia akan timbun sampah kaum. Satu tempat timbunan sampah, maka kencing ia di atasnya berdiri. Maka aku datangkan akan dia dengan air mengambil wudu, maka pergiku supaya aku undur daripadanya. Maka memanggil ia akan daku hingga adalah aku di sisi tumitnya. Ni satu hadis yang menunjukkan kata Rasulullah kencing di atas satu timbunan sampah satu kaum dalam keadaan berdiri. Mungkinlah sebab-sebabnya tertentu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, telah lalu disebutkan kencing duduk itulah kencing yang baik dikerjakan dia. Maka sekarang hendak menerangkan hadis yang datang menyebutkan Nabi ada kencing berdiri, iaitu dengan sesungguhnya telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan satu hadis demikian bunyinya, yang macam mana kita baca tadi. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis ini ashah, yang diriwayatkan dia daripada alaihi salatu wassalam. Dia kata sahih. Baik, apa masalahnya? Kencing berdiri dan khilaf ulama padanya. Manakala engkau hendak mengetahui hukum kencing berdiri pada mazhab Syafi'i, lihatlah masalah 73. Tadilah yang kita baca tadi. Kan makruh, dan di sini menerangkan khilaf ulama salaf pada kencing berdiri itu. Kata Imam Nawawi, telah berkata Ibnu Munzir di dalam kitab Al-Ashraf, telah bersalahan ulama pada kencing berdiri, maka telah sabit daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit, Ibnu Amru bin Sa'd dan Sa'id akan bahwasanya segala sahabat Nabi ada kencing berdiri. Dan diriwayatkan demikian itu daripada Anas bin Malik, baginda Ali dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan lagi telah memperbuat dia oleh At-Tabi'un seperti Ibnu Sirin dan Urwah Ibnu Az-Zubair, dan ada yang berkata makruh akan sebagai makruh yang bersangatan. Itu. Dan jadi dia bawa kata pendapat khilaf ulama. Kan kita tengok punya detailnya dalam bab kencing ni, sampai ulama berhujah. Tapi tak apalah, ada khilaf ni. Nabi kata al-khilafu rahmah. Berlakunya khilaf di kalangan ulama sesuatu perkara tu, dia adalah rahmat. Rahmat kat kita. Maksudnya kita kencing duduk, ada kalanya kita boleh berdiri. Tu kan mengikut pandangan-pandangan yang tertentu ulama. Baik, masalah dia kata kencing berdiri tiada boleh jadi saksi. Ya saudaraku,
setengah daripada sahabat Nabi memakruhkan amat-amat kencing berdiri itu, ialah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia ketat sikit. Dan lain daripada sahabat Nabi seperti Suhaib dan Ibrahim bin Sa'ad. Maka Ibrahim bin Sa'ad tiada meluluskan jadi saksi akan orang yang kencing berdiri itu. Kan orang kencing berdiri, dia tak lulus untuk jadi saksi apa-apa, penyaksian lah, saksi nikah ke, saksi apa-apa hal. Cek dulu. Kalau jenis orang kencing berdiri, dia tak mau. Ada lagi setengah tu pula rajin minum, duduk kedai kopi pun tak boleh jadi saksi. Sebab tu tuan-tuan perasan tak, kan bila nak jadi saksi nikah umpamanya, tu imam ataupun juru nikah tu dia akan ajak semua istighfar, astaghfirullahalazim, supaya kan kita bertaubat kepada Allah, kita jadi saksi dalam keadaan kita orang yang bersih, tak ada sifat-sifat fasik dalam diri. Okay, jadi apa nama Syekh Ibrahim Sa'ad ini, dia tak dulu nak jadi saksi orang yang kencing berdiri. Nak ambil betul-betul, sebab saksi ni kena betul-betul orang yang jujur, orang yang baik, dari segi akhlak dia dan sebagainya. Bukan boleh dalam Islam saksi bukan boleh pakai ambil ikut dan begitu je. Dan ada pula yang lain, iaitu lain daripada Ibrahim bin Sa'ad, iaitu bahawasanya jika seseorang itu kencing berdiri pada tempat berterbangan air kencing dan berbalik padanya, maka makruhlah ia berdiri. Kata Syekh ni pula, kalau dia diri orang tu kencing berdiri, air kencing tu boleh merecik mai kat dia balik, kan, itu makruh. Maka jika tiada berterbangan, maka tiada mengapa. Kalau tak terbang, tak apa. Ni kata yang lain daripada yang disebutkan tadi lah. Ada juga pendapat kata macam tu. Kita tengok kan, tenang dan kita kena berdiri. Jadi tapi dia tidak akan kembali balik ayat kencing tu kepada kita. Itu boleh. Inilah perkataan Imam Malik. Malik kata boleh kencing berdiri ikut Imam Malik. Tapi tengok, kalau tengah angin kuat, jangan duk mereka. Kalau kencing, tak tahu yang kencing main balik kat dia, tu tak boleh. Ataupun kencing dia pergi ke dinding ke tayar ke, dia merecik balik main, tu tak boleh. Kan, itu mengikut Imam Malik. Kemudian masalah 77, kencing berdiri dan takwil perbuatan Nabi. Baik, apa dia nak abang ni? Adalah hadis pada masalah 74 itu menunjukkan Nabi ada kencing berdiri. Maka kerana apa makruh kita memperbuatnya? Dia buat kemusan kat kita. Adapun sebab makruh itu telah diterangkan pada masalah 73. Kita abang tadi. Dan adapun perbuatan Nabi itu beberapa ihtimal, kan, pengandaian yang boleh ditanggungkan. Sebab apa Nabi kencing berdiri itu ada ihtimal dia. Pertamanya, diriwayatkan daripada Imam Syafi'i bahwasanya orang Arab menyenangkan dan menyembuhkan penyakit pinggang dengan kencing berdiri. Satu cara perubatan, cara perubatan mengikut cara orang Arab. Kata Imam Syafi'i, senang sembuh sakit pinggang dengan kencing berdiri. Jadi maka yuhtamal, diandaikan Nabi kencing berdiri itu kerana sakit pinggang dan menyembuhkan dengannya. Kan,
Dia sakit pinggang, wallahu a'lam sakit pinggang macam mana kan. Tapi mengikut pendapat Imam Syafi'i, orang Arab memang jadi amalan mereka. Kalau pinggang masa tak apa nak sedap, kencing berdiri dia boleh kan sembuh. Itu satu ihtimal. Yang kedua, yuhtamal, diandaikan juga Nabi sakit bawah pelipatnya. Betul Rasulullah, ada hadis tadi yang kita baca, Rasulullah kencing berdiri, ni pelipat ni kan. Kita pun kadang-kadang dia main sakit urat, nak duduk, nak bangkit jenuh, terang muda-muda macam saya tak apa lagi lah. Main umur 40 kata kan, 40 kata dia main hari sakit urat tu, duduk nak buang air tak lagi nak bangkit, jenuh bergantung, jenuh bergantung, pelipat. Yang ketiga, sebab Nabi kencing berdiri itu kerana tiada dapatnya tempat boleh duduk oleh kerana kotor-kotor di situ kan, atas timbunan sampah sekaum tadi. Jadi nak duduk mungkin tak selesa, maka terpaksa ia berdiri di tepi timbunan sampah dan kotor-kotornya itu. Kalau duduk mungkin diubah pakaian kena kotoran-kotoran yang lain. Itu ketiga. Yang keempat, ni dia jawab, ni bukan apa sebab apa tadi ada hadis Nabi kencing berdiri kan. Adalah ia kencing berhampiran orang yang berdiri dekat dengannya, maka tidak ia duduk supaya terpelihara lubang belakangnya daripada mengeluarkan angin. Terkentut. Barangkali ada pendapat kata lagu tu, Nabi pergi kencing dekat dengan satu orang yang duduk berdiri tu. Kalau dia duduk nanti kau terkeluar angin ke apa, jadi menyakiti kawan seorang lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, yahtamil, diandaikan ia kencing berdiri itu kerana hendak menunjukkan harus kencing berdiri pada sekali itu, oleh kerana adatnya ia kencing duduk selama-lamanya. Maksudnya nak tunjuk dalil kata kan boleh kencing berdiri, cuma makruh kan. Jadi Rasulullah buat sekali begitu, nak abang kata boleh kan kencing berdiri, tapi lebih baik duduk. Bukanlah dia satu kesalahan yang besar. Nak bagi tahu kata boleh kadang-kadangnya kita berdiri. Habis itulah ulasan tentang kenapa dalam hadis yang kita baca tadi disebutkan bahawa Rasulullah kencing dalam berdiri. Kemudian masalah yang terakhir, mendekati orang kencing. Ya saudaraku, kalau seorang yang sedang kencing, maka harus seorang datang atau menanti dekatnya dengan dalil Nabi kita kencing telah didekati oleh sahabat seperti yang tersebut hadisnya dalam masalah 74 tadi. Kan sahabat bawa air, dia duduk dekat Nabi. Maknanya kita boleh buat macam tu, mendekati. Tetapi mendekatnya itu dengan syarat jikalau ia kencing berdiri. Kalau kencing duduk, jangan duduk mereka pergi duduk dekat dia. Kan dia tak dan nak tutup apa semua, nak bangkit, nak ni payah. Kalau berdiri dia tak apa nampak barangkali lah. Sebab tu dia kata macam tu kan. Ya saudaraku, seorang yang sedang kencing maka harus seorang datang atau menanti dekatnya dengan dalil Nabi kita kencing telah didekati oleh sahabatnya seperti yang tersebut dalam hadis yang kita baca tadi. Tetapi mendekatinya itu syaratnya jikalau ia kencing berdiri. Adapun jikalau ia kencing duduk, maka yang sunatnya jangan mendekati akan dia. Jangan dekat, duduk jauh sikit.
bahkan sayugianya jauh daripadanya, kerana yuhtaman, diandaikan ia hendak mengeluarkan angin daripada dirinya, maka barangkali tercium daripadanya bau yang busuk dan boleh jadi mendatang akan keaiban ke atasnya. Kalau berdiri angin payah keluar, dan kalau duduk dia senang. Jadi kalau orang main duduk dekat, jadi tak syok lah. Itu sajalah nak kat kita tentang kencing berdiri. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil sikit panduan dan kita ada ilmu sikit. Bila kita nak kena kencing berdiri yang boleh, mana yang lebih baik, kan? Kemudian habis babu fil istitari indal hajati. Masih lagi dalam cerita buang air. Bab menyatakan melindungkan diri waktu qada hajat. Melindungkan diri sewaktu qada hajat, supaya jangan bagi orang nampak kita. An Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata falam yarfa' thawbahu hatta yarnuwa minal ardi. Itu dia. Daripada Sayyidina Anas pula berkata, adalah Nabi SAW apabila menghendaki ia qada hajat, tiada mengangkat ia akan kainnya hingga hampir ia daripada bumi. Kan Nabi tak angkat kain dia tinggi sangat, kan, sehingga kain itu dia hampir dengan bumi, dekat dengan bumi. Duduk dalam keadaan betul lah. Jangan duduk buang air, angkat tu dia buatan tu. Nabi dia tak angkat sampai lepas tu. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, apabila seorang mahu qada hajat, yakni kencing atau berak, tiadalah sayugianya. Sayugia maksudnya sepatutnya bertabiat seperti Hindu, dia kata. Tok Syekh ni kata Hindu. Dia orang Malaysia, kan, dia tahulah. Iaitu tertinggung di tengah luas dan tiada mempedulikan orang. Dia duduk tengah luas itu, tengah padang, tengah orang tengok pi. Kan, Tok Syekh ni kata jangan buat lagu tu macam depa ni. Dia duduk tinggung di tengah tempat yang luas, tiada mempedulikan orang-orang. Maka tabiat yang demikian itu tiada disukai oleh syarak. Dengan kerana huduhnya dan tiada mempunyai maruahnya, maka apabila hendak berak atau kencing, biarlah berlindung diri daripada mata orang dengan apa-apa dinding atau bonggol, atau masuk ke dalam lopak yang dalam-dalam, atau di balik rumpun, atau semak-semak dan sebagainya. Jangan bagi orang tengoklah seboleh-bolehnya. Kan kita dalam keadaan qada dan hajat. Itu adab yang terbaik. Masalah berlindung diri, berak atau kencing dan hadisnya mana dia? Sanya masalah berlindung diri ini telah didatangkan oleh At-Tirmizi dalam hadis mursal sahaja. Maka ada hadis sahihnya telah meriwayatkan akan dia oleh Muslim di dalam sahihnya pada bab babu tasatturi indal baul. Bunyi hadisnya macam ni, dia kata, An Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza arada al-hajata lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Itu dia hadis dia. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
apabila mengendaki ia akan qada hajat, tiadalah ia mengangkat menyingkap akan kainnya, sehingga hampir ia daripada bumi. Apa maksud ni? Yakni, kata dia, tiadalah dari jauh lagi sudah ia menyingkapkan kainnya. Nak bang tu maksudnya bukan dari jauh, jamban dekat rumah tu dia tang ni selok dah pi. Selok dah pi. Ada juga orang macam tu, jadi tak elok lagu tu. Maksudnya sehingga Nabi dah dekat dah dengan ni, baru dia dengan tanah, dengan bumi, baru dia selok. Tak selok dari jauh, kan? Tak selok dari jauh. Kemudian dan ada satu lagi riwayat Tirmizi, hadisnya seperti ini juga, dan kedua-duanya adalah hadis ini mursal. Masalah kencing berak berlindung dari orang dan hukumnya pula adalah kencing berak berlindung daripada mata orang itu sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut ke atas kita, supaya kita cari pilih tempat yang tidak ada orang nampak. Dengan dalil Nabi memperbuat yang demikian itu seperti barang yang di dalam hadis pada masalah 74 tadi, iaitu dipanggil Huzaifah dekat dengannya supaya melindungkan dia daripada mata orang, dan sebagai yang tersebut dalam Sahih Muslim. Nabi kita baca hadis bagaimana Nabi panggil Huzaifah, jadi dinding duduk dengan bagi orang tengok. Sebab tempat tu mungkin agak terdedah, di balik longgokan sampah, kan. Lalu Nabi panggil Huzaifah dekat dengannya supaya melindungkan dia daripada mata orang, dan sebagai yang tersebut dalam Sahih Muslim. Jadi kata Abdullah bin Ja'far, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan berlindung dengan qada hajatnya kepada tanah yang tinggi, atau perdu pohon tamar. Rasulullah akan berlindung, kan dia tidak menunaikan hajat di tempat yang lapang. Itu tak elok lah. Yang ni kita pun payahlah nak buat lagu tu, melainkan orang-orang yang tertentu lah, yang tak rasa malu, tak rasa segan, kan. Satu Nabi kata dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Kalau kita tak malu, makna iman kita tak sempurna. Jadi antara sifat malu, kita jaga benda-benda yang macam ni. Kalau boleh pergi kencing depan orang, pergi berak ikut dat, tak titi pergi jalan, sambil duk angkat tangan kat orang duk lalu lalang kat tu.